Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya nak berkongsi sedikit masalah iaitu dengan lampu tiang. Okey, lampu tiang ni di rumah saya ni ada 9 poin lampu tiang yang perlu dibuka setiap hari, iaitu pagi, ditutup waktu pagi dan dibuka setelah waktu maghrib, iaitu nak malam lah, agak kelam sedikit lah. Lampu tadi saya mengawal dengan menggunakan switch yang berada di luar rumah, iaitu switch 5 gang one way. Okey, nanti kita terangkan macam mana saya buat penyelesaian untuk masalah yang saya hadapi ni ya. Alright, saya dah cari juga untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi tu. Ingat nak beli timer Haiger ni, tapi rasa macam dengan old style. Bukan maksud old style lah, maksudnya tak up to date lah, sebab sekarang ni kita menggunakan pelbagai teknologi. Okey, last kali saya jumpa satu device ni yang dikeluarkan oleh Sonoff, iaitu 4 channel Pro yang tengok dia punya board dia pun agak tersusun dan kemas. Okey, harga lebih kurang RM109, tak termasuk shipping lah. Saya rasa saya nak beli yang ni. Okey, dah sampai pun barang yang kita order hampir seminggu lah saya nak dapat benda ni. Jadi kita sama-sama review apa benda yang device yang saya order hari tu. Okey, device Sonoff 4 channel Pro, dia boleh inching, interlock, self locking. Kita tengok benda apa yang ada di dalam yang kita dapat. Okey, yang pertama sekali dia ada bagi apa ni? Okey, dia bagi manual yang pertama di dalam bahasa Cina saya, dan yang kedua dalam English. Okey, dalam English. Semua guideline yang dia bagi ni saya rasa kita boleh ikut lah, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak pasang dia. Sebelum tu kita review dulu apa yang ada dengan 4 channel Pro ni. Alright, yang pertama sekali dia lebih kurang macam ni. Okey, yang ni adalah switch, iaitu R1, R2, R3 dan juga R4. Okey, dia juga menggunakan input AC ataupun DC. Okay, kalau lihat di sini DC pun dia boleh bersambung dengan kalau kita ada plug untuk DC yang dia pakai. Dia punya volt dia lebih kurang 5 hingga 24 volt. Kalau input AC dia menggunakan volt dia lebih kurang 90 sehingga 264 volt. Jadi sesuai lah kalau kita nak gunakan AC di Malaysia ni. Okey, yang kedua dia menunjukkan untuk R1 dia ada NO, COM ataupun NC, iaitu NO ni bermaksud normally open command, dan juga yang ni normally close. Okey, di ketiga-tiga circuit ni dia ada R1, R2, R3 untuk yang nak kawal dia benda ni lah. Okey, jadi nanti saya rasa kalau kita on ni lampu ni mungkin menyala, dan kalau ada wifi lampu ni juga akan menyala. Ni. Okey, ni bahagian belakang dia. Kalau nak tengok, yang ni sesuai lah kalau kita nak bubuh dalam DB. Kalau siapa yang pernah melihat DB ni, memang ada satu bar di belakang untuk kita letakkan benda ni. Alright, saya dah pun buka, ada 4 skru ni sebab saya nak tengok dalam dia tu ada apa. Okey, di sini ni dia punya board dia. Board dia memang sangat tersusun dan agak kemas. Okey, dia juga ada ni bahagian K5 dan juga K6. Kita tengok apa tujuan untuk K5 dan juga K6 ni. Okey, kalau dalam dia punya manual dia, kalau tengok betul-betul. Okey,
Yang ni untuk K5 button dengan K6 button ni. Kalau yang ni untuk kalau kita nak untuk itching lah, untuk itching. Kalau kita tengok di kotak ni dia ada itching, interlock, self locking. Okey, kalau yang ni nanti saya akan terangkan macam mana kita nak setkan interlock tu, macam mana self locking tu, itching tu macam mana. Dia contohnya sebagai macam ni lah. Kalau kita set di sini, dia sebagai contoh, kalau kita onkan switch yang pertama, berkemungkinan switch yang kedua dan juga switch yang ketiga automatik dia akan tertutup. Okey, kalau kita onkan switch yang kedua, mungkin switch yang pertama atau yang ketiga akan tertutup. Okey, yang ni saya tak nak menerangkan secara lanjut, sebab kita nak terus pasang berdasarkan yang telah di setup LED device ni. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okey, sekarang ni saya dah buka saya punya switch 5 gang saya ni, 5 gang saya ni. Okey, yang saya nak tukarkan adalah yang ni, iaitu switch pertama, switch kedua dan juga switch ketiga. Switch yang keempat dan switch yang kelima ni saya tak kacau lah, sebab yang ni adalah untuk two way punya sistem. Jadi yang saya nak kawal adalah switch 1, switch 2 dan switch 3. Okey, macam mana saya nak pasang nanti saya akan tunjukkan. Di sini saya dah buka dah switch 5 gang yang ada tadi ni. Kita tengok bahagian belakang ni. Okey, kalau dalam switch ni yang ni adalah bahagian load ni, load. Okey, saya menggunakan 3 switch, iaitu 1, 2 dan 3. Load ni bermaksud arus yang datang lah, arus yang datang, dan saya sebelum ni memang dah di bypasskan kepada 3 switch ni. Okay, saya di sini nak menunjukkan persamaan yang ada pada switch ni dan juga switch yang device yang kita akan pasang nanti. Macam mana kedudukan wire-wire ni. Okey, sebelum ni kalau switch biasa, load ni adalah bahagian pengaliran arus yang datang, dan bahagian ni adalah untuk menghantar arus kepada lampu ataupun kipas. Contohnya kalau ni lampu 1, yang ni adalah lampu yang kedua, dan ini adalah lampu yang ketiga. Okey, ni device on off for channel pro yang kita ada. Okey, yang saya akan sambung ni adalah melalui input 2 lah, iaitu AC. Tapi saya tengok di sini, bila saya buka, dia memerlukan untuk device on off ni, dia memerlukan neutral. Sebab kebiasaan kalau mengikut switch rumah-rumah di Malaysia ni, kebiasaannya kalau switch ni dia tak mempunyai switch neutral, kerana switch neutral telah disambungkan dalam circuit yang berada pada lampu-lampu yang telah dipasang. Jadi untuk memasang device 4 channel ni, saya terpaksa mencari neutral yang baru untuk ditarik dan dimasukkan ke dalam ni. Sebab dia sebelah ni, kalau kita tengok ni, dia memerlukan neutral dan live. Jadi saya terpaksa mencari neutral, dan saya akan tariklah satu neutral untuk dimasukkan ke dalam device ni. Kerana device ini dia juga memerlukan kuasa untuk dihidupkan. Sebab tu dia memerlukan neutral dan juga live. Step yang pertama, saya plan dululah benda ni nak letak macam mana, nak letak macam ni ke, ataupun di atas ke, ataupun macam ni ke. Tapi saya rasa bila kita nak pasang benda ni, kalau tanpa dia punya housing ataupun casing, saya rasa, sebab bila kita nak ubah wire dalam ni terlalu janggal lah, sebab dia berada di luar tapi nampak wire-wire ni. Beli benda ni, ni nama dia DB 8W. Okey, yang berharga lebih kurang RM18 kalau tengok dia punya harga ni. Tapi kalau kita harga sebenarnya saya beli lebih kurang RM11 sahaja. Okey, kita tengok apa yang ada dalam dia. Ni
Okey. Ni dia punya DB Okey, kita buka. Jadi yang saya cakap ni, dia ada satu benda yang kita boleh pasang. Dia punya bar tu. Okey, bar ni untuk di belakang ni. Okey, kalau kita masukkan dia, dan kita boleh, kalau tengok dia boleh lock bahagian. Okey, kita lock. Alright. Okey, letak dia punya housing balik. Okey, macam tu. Alright. Okay, the next step saya nak tunjuk macam mana cara nak bypass. Okay, ni adalah contoh wire yang saya dah buat untuk nak bypass benda ni. Maksudnya yang merah ni seolah-olah dia akan datang daripada live lah. Okay, live ni saya akan bypass kepada 1, 2, 3, 4 wire. Kerana saya mempunyai 1, 2, 3, 4. Okay, jadi 1, 2, 3, 4 lah. Yang pertama sekali saya akan masukkan untuk live device itu sendiri. Okey, masukkan sini. Okey, tekan. Okey. Yang kedua saya akan masukkan bahagian ini. Alright. Okey, ini bahagian yang ketiga. Okay, bahagian yang ke-4 dan ini adalah bahagian yang terakhir. Okey, jadi okey, saya masuk yang lubang ni adalah untuk bahagian ni. Kalau kita tengok ni adalah common common ni maksudnya saya akan ambil live ni, hantar kepada common dan bypass kepada common, bypass kepada common dan bypass kepada common. Maksudnya nanti kalau untuk yang lampu, switch lampu nanti saya akan sambung di NO ni, normally open. Maksudnya ni adalah switch yang pertama, ini adalah switch yang kedua dan ini adalah switch yang ketiga. Okey, penyambungan untuk wiring dah selesai. Okey, yang ni daripada neutral dan ini ada live. Dan untuk wire lampu saya masukkan yang ni sebagai switch pertama. Ini adalah switch yang kedua dan ini adalah switch yang ketiga. Untuk yang keempat kosong sebab saya hanya menggunakan 3 switch ni saja. Okey, kalau kita tutup ni nampak tak? Okey, ni adalah untuk yang switch pertama, switch kedua dan juga ini adalah switch yang ketiga. Okey, untuk macam mana nak set up aplikasi sound off ni, pastikan anda mengikuti part yang kedua untuk pemasangan device sound off 4 channel Pro. Sekian, terima kasih.